Assalamualaikum kepada semua rakan pelajar dan juga pensyarah CTU 552. Saya Muhammad Amir Aisyan bin Muhammad Zainul dari Kumpulan 1 ingin membentangkan tentang fahaman humanisme dalam kehidupan manusia. Ini adalah senarai kumpulan kami yang telah terbagi tugas di mana mereka akan menerangkan bahagian mereka sepanjang pembentangan ini berjalan. Dari segi sinopsis filem, iaitu filem Padman. Filem ini mengisahkan tentang seorang pasangan suami isteri yang baru saja berkahwin, tetapi mereka turut menghadapi masalah seterusnya, iaitu masalah menstruasi, terutamanya pada pihak isteri. Hal ini telah menyebabkan suaminya, Laksmi, untuk memasuk campur dalam urusan isterinya, di mana isterinya enggan atau menolak balik segala pembelian part yang besi oleh suaminya kerana risau akan kos pembelajaran untuk kehidupan mereka. Semasa suami sedang bekerja, dia telah menghati salah seorang pekerja ditimpa luka. Dia juga bergas untuk membaluti serta mengubati luka itu dengan membalutkan kain putih. Hal ini telah disaksikan oleh seorang profesor, di mana seorang profesor itu telah mengagumi perbuatan Laksmi. Selepas kejadian itu, Laksmi juga telah ditimpa satu masalah yang amat besar bagi dia dan juga keluarga apabila dia telah mencuba untuk melekatkan satu belon yang berisi darah kambing atas part yang besi, di mana dia untuk menguji masalah yang ditimpa oleh isterinya. Tetapi hal ini telah disaksikan oleh halayak ramai dan telah mendapat gelaran sebagai lelaki yang guguh akhlaknya, dan hal ini telah menyebabkan isterinya diambil semula oleh keluarganya bagi menjauhkan diri mereka daripada Laksmi. Disebabkan hal ini, Laksmi telah dipaksa bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah profesor yang turut juga mengagumi perbuatan sebelumnya. Sepanjang dia bekerja sebagai pelayan, salah seorang anak profesor telah menolong Laksmi, iaitu memberi akses kepada maklumat internet bagi Laksmi untuk mendapatkan maklumat tentang cara penyelesaian yang dapat diambilnya untuk mengatasi masalah yang ditimpa oleh isterinya. Hal ini telah menyebabkan dia mendapat sebuah idea untuk membina mesin pembuat part, di mana idea itu mendapat inspirasi daripada mesin yang juga turut dibuat oleh profesor sebelum ini, tetapi tidak pernah diteruskan lagi. Hal ini dia juga ingin berhasrat untuk membuat part pada kos rendah apabila dia dapat membuat mesin itu berfungsi. Setelah berjaya melakukan beberapa penyelidikan untuk membina mesin itu, dia bersyarat untuk berjual part di kedai di halaman kampung yang dia pernah tinggal juga, tetapi ramai yang tidak memberi perhatian kerana masih yang teringat lagi insiden sebelum ini.
hal ini tidak mematahkan semangat Laksmi dan memberi aspirasi kepada dirinya apabila dia telah didekati oleh seorang wanita yang berpendidikan iaitu Pari. Apabila dia memberi peluang bagi memberi beberapa part di mana dia dapat menjual part itu bersama-sama Pari. Mereka telah menjalankan perjualan mereka sepanjang dari kampung ke kampung, iaitu sehingga ke luar bandar di mana mereka telah memberi peluang pekerjaan kepada kaum wanita yang tinggal di luar bandar serta memberikan jualan yang amat rendah berbanding pasar raya yang menjualkan kos-kos yang tinggi. Apabila hal ini telah mendapat perhatian Amerika Syarikat, seorang yang bertanggungjawab dari pihak New York telah memberikan kad jemputan kepada Laksmi untuk melawat ke New York bagi memberikan sebarang percakapan atau ucapan yang di mana Laksmi dapat berkongsi kehidupannya dan juga kejayaannya dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini telah tersebar luas apabila kedua-dua Laksmi dan Pari telah berjaya mendapat anugerah untuk menghasilkan membuat part yang terbaik pada kos yang rendah, dan ini juga menghasilkan hubungan yang sulit antara mereka. Walaupun bagaimanapun, Laksmi turut berjaya memujuki Pari untuk tidak jatuh cinta dengan dia tapi sebaliknya dia juga memberi kata-kata yang baik dan memberi nasihat yang baik kepada Pari kerana berjaya mengubahkan dirinya kepada dirinya yang baru ini. Pari juga turut memahami perasaan ini dan mereka berpisah dalam keadaan yang aman tanpa pecahan antara mereka. Setelah kedua kembali ke jalan masing-masing dalam kejayaan mereka, Laksmi telah kembali ke halaman kampungnya di mana dia turut mendapat sambutan sebagai contoh halayak ramai, di mana ramai yang telah juga menonton televisyen yang ada untuk menyaksikan sepanjang kejayaan Laksmi, iaitu isteri Laksmi juga turut menyaksikan peristiwa ini melalui televisyen. Mereka telah bersatu semula apabila Laksmi telah kembali ke kampung, dan Laksmi turut berjanji kepada isterinya bagi sentiasa mencari jalan dan bersedia untuk menyelesaikan sebuah masalah yang akan mereka hadapi. Itu dari segi sinopsis filem. Dari segi objektif kajian, apa yang dapat kami kaji daripada filem ini bahawa sebarang pandangan dapat diluaskan lebih baik serta dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat setempat bahawa segala bermula daripada langkah yang amat kecil, iaitu awal hidup memang begitu susah, tetapi ke hujungnya akan mendapat kesenangan hidup
yang amat besar kerana tidak mudah mengalah dan sentiasa mencari jalan untuk mengejarkan kejayaan. Kedua, kami juga tahu bahawa beberapa risiko yang besar amat perlu diambil oleh beberapa kumpulan itu bagi memasuki atau masuk campur dalam urusan kumpulan lain bagi kebaikan kedua-dua pihak, di mana mereka dapat bersatu hati untuk menghasilkan hasilan yang membawa faedah dan kebaikan kepada kedua-dua pihak ke hujungnya. Dan akhir sekali, ini juga telah memberi kesedaran dan waspada kepada kumpulan lain, iaitu kumpulan lelaki terhadap apa masalah yang telah dihadapi oleh kaum wanita India yang ditimpa masalah menstruasi, supaya mereka peka dan alert dengan apa yang perlu dilakukan dan apa langkah yang dapat diambil untuk membentaskan masalah tersebut bersama-sama. Saya serahkan hal ini kepada orang yang seterusnya. Terima kasih Amiran atas penerangan yang cukup jelas. Sebelum kita beralih kepada isi kandungan seterusnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nur Hasanah binti Hassan dan saya akan menerangkan konsep ideologi dan juga analisa dan perbincangan objektif kajian. Sebelum saya menerangkan konsep ideologi, seeloknya kita mendalami maksud ideologi itu sendiri. Maksud ideologi adalah sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang. Ia juga merupakan kepercayaan yang menggerakkan sesuatu pergerakan politik dan sosial. Kita sering kali tersalah sangka bahawa ideologi adalah fahaman, tetapi terdapat perbezaan antara fahaman dan ideologi. Fahaman adalah pemikiran seseorang yang menjadi tanggapan semata-mata yang mungkin menjadi atau tidak dalam pegangan masyarakat. Ideologi pula adalah idea yang membentuk pemikiran manusia terhadap sesuatu konsep dan dipegang oleh sebahagian manusia. Kita teruskan dengan konsep ideologi. Konsep ideologi terbahagi kepada umum dan juga spesifik. Ideologi umum adalah perbuatan atau pergerakan yang berlaku dalam negara, manakala ideologi spesifik adalah perbuatan dan pengaplikasian ideologi dalam negara. Ideologi umum yang diamalkan oleh sesebuah negara dapat mencorak negara berubah ke arah kemajuan, sama ada daripada segi ekonomi, hubungan sosial antara negara-negara lain, segi politik dan juga budaya. Walaupun sesebuah negara itu mempunyai ideologi yang berbeza, mereka tetap menjalin dan menjaga hubungan diplomatik. Sebagai contoh, ideologi liberalism telah menjadi popular dalam sistem sosial, ekonomi dan politik barat pada abad ke-17. Ideologi spesifik pula adalah usaha sesebuah bangsa ataupun badan yang bertanggungjawab untuk merealisasikan ideologi tertentu untuk membawa kebaikan bersama. Dengan adanya pengaplikasian ideologi tertentu ini, sudah pasti masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dan juga memberi contoh kepada negara luar tentang kebarangkalian untuk sesebuah ideologi itu memberi kejayaan adalah tinggi. Dengan adanya konsep ideologi ini, sesebuah negara dapat mencapai kejayaan dari segi sistem ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Baiklah, pembentangan diteruskan dengan analisa dan perbincangan objektif kajian. Seperti yang dimaklumkan oleh Amiran tentang objektif kajian, saya akan teruskan dengan analisa dan perbincangan objektif kajian. Untuk objektif kajian yang pertama, jika ada kemahuan, pasti ada jalan. Peribahasa ini sinonim dengan kehidupan masyarakat yang tidak kenal erti putus asa. Seperti dalam babak filem Batman, Lakshmi berusaha untuk membuat sanitary pads itu sendiri untuk isterinya dengan menggunakan kain yang berkualiti dan menjaga kualiti kebersihan semasa proses pembuatan sanitary pads. Ini menunjukkan bahawa Lakshmi ingin melakukan perubahan terhadap kaum wanita yang menggunakan kain yang boleh dicuci dan dipakai semula kepada kain atau sanitary pads yang mengenalkan konsep pakai buang.
Langkah yang kecil ini berjaya membawa perubahan masyarakat India, terutamanya kaum wanita. Seterusnya, hidup masyarakat seharusnya tidak seperti keluar mulut harimau, masuk mulut buaya, di mana masyarakat lari daripada masalah hanya untuk berhadapan dengan masalah yang lain. Dalam babak filem Batman, harga untuk sepaket sanitary pads adalah RM55, di mana harganya sangat mahal. Dengan pembelian sanitary pads ini, Lakshmi menyedari bahawa kaum wanita di India bakal mempunyai masalah kesihatan jika mereka masih menggunakan kain yang boleh dicuci dan dipakai semula. Lakshmi berusaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat India bahawa kegunaan sanitary pads banyak memberi manfaat, terutamanya daripada segi kebersihan. Kaum wanita tidak perlu untuk memakai kain yang perlu dicuci berulang kali dan jaminan terhadap kain itu bersih sepenuhnya juga adalah was-was. Objektif kajian yang terakhir adalah adat tidak semestinya harus diikuti secara mentah-mentah jika memberi kemudaratan. Ini umpama peribahasa biar mati anak jangan mati adat. Dalam babak filem Batman, kaum wanita yang mengalami datang haid perlu duduk berasingan dengan ahli keluarga yang lain. Hal ini menyebabkan Lakshmi keliru dengan tindakan Gayatri kerana dia kurang arif tentang adat yang dipraktikkan oleh kaum wanita di India. Lakshmi mengambil keputusan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan tentang sanitary pads kepada masyarakat walaupun menerima ejekan dan tentangan kerana telah melanggar pantang larang yang diamalkan sejak dahulu lagi. Sikap gigih Lakshmi membuahkan hasil apabila dia berjaya mencipta mesin pembuatan pad kos rendah dan juga membuka kilang kecil yang memberi peluang pekerjaan justru sanitary pads kepada kaum wanita di kawasan tersebut. Dengan ini, kita dapat menyatakan bahawa sekiranya kita berani mengambil risiko untuk membawa sesuatu kebaikan, maka usaha itu pasti tercapai dengan adanya visi dan misi yang jelas. Seterusnya, kita teruskan pembentangan dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nurbaksira binti Adam akan bentangkan tajuk humanism di dalam babak filem. Humanism adalah percaya kepada kaedah saintifik dan menolak idea tentang alam gaib. Bagi seorang etis, keputusan humanism mereka dibuat atas dasar empati kepada manusia atau haiwan lain. Dalam babak awal dalam Batman, kita boleh lihat di mana Lakshmi iaitu Akshay Kumar, dia memberikan pertolongan cemas kepada rakan sekerja beliau yang mengalami kemalangan. Atas sebab tindakan cekap Lakshmi, doktor memuji tindakan beliau yang pantas dan bersih untuk menghentikan luka pendarahan. Humanism utama dalam babak Batman ini dapat dilihat apabila Lakshmi bersungguh-sungguh menimba ilmu dan bekerja keras dalam menghasilkan sanitary pad kepada isteri dan seluruh wanita di India, di mana wanita-wanita di India tidak mampu membeli sanitary pad kerana harganya agak mahal. Dia juga tidak mempercayai tentang amalan orang terdahulu yang menggunakan kain, arang dan daun semasa tempoh haid mereka. Dengan ini kita boleh nampak bahawa dalam babak Batman, humanism amat-amat diterapkan di dalam babak filem. Assalamualaikum. Jadi pada hari ini saya akan menyambung pembentangan dengan membincangkan implikasi ideologi humanism terhadap masyarakat di Malaysia. Kesan daripada ideologi humanism ini telah memberikan impak pada cara pemikiran segelintir masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, golongan LGBT yang menyatakan bahawa mereka tetap sama dengan manusia yang lain, yang membezakan mereka hanyalah naluri mereka. Golongan-golongan mereka yang sebelum ini malu untuk menampilkan diri di hayalak ramai, kini lantang bersuara mengeluarkan pendapat mereka. Hal ini kerana mereka merasakan bahawa semua manusia yang hidup di negara Malaysia ini adalah sama, walaupun mereka hidup dengan berprinsipkan pegangan yang salah. Hal ini jelas melanggar hukum agama dan juga Allah SWT telah berfirman dan menjelaskan perkara ini dalam Al-Quran, iaitu di surah Al-A'raf ayat 80 sehingga 84. Seterusnya, pengaruh ideologi humanism membuatkan segelintir rakyat Malaysia memandang sebelah mata apabila seseorang itu melakukan kesalahan. Hal ini menjadi isu apabila mereka yang memperlakukan kesalahan tersebut
mengambil kesempatan atas mereka yang tidak pandang endah pada isu yang telah mereka lakukan. Si pelaku terus-menerus melakukan kesalahan tersebut kerana mereka yakin bahawa tiada tindakan yang akan diambil terhadap mereka. Sebagai contoh, ahli politik yang melakukan rasuah dan tetap mendapat sokongan daripada rakyat. Hal ini jelas dapat dilihat ketika pilihan raya umum terlaksana. Hal ini terjadi kerana mereka memandang remeh impak rasuah terhadap pembangunan sesebuah negara. Mereka merasakan bahawa pembangunan di negara Malaysia ini sudah cukup maju. Walhal, jika rasuah itu dapat dibanteras, negara ini mungkin akan menjadi lebih maju. Seterusnya kita bergerak kepada langkah-langkah membendung ideologi humanism. Okey, yang pertama, setiap undang-undang di Malaysia mestilah berteraskan syariat Islam. Sebagaimana artikel Berita Harian bertarikh 19 Februari 2016 menyebut tentang hak asasi manusia yang mengabaikan batas agama yang akan membawa kepada kehancuran. Sebagai contoh, puak-puak LGBT yang semakin meluas maupun di Malaysia dek kerana ideologi dan fahaman yang tidak munasabah yang dibawa oleh masyarakat barat, dan mereka tidak dikenakan tindakan dek kerana hak asasi manusia yang dipetik oleh mereka. Oleh itu, setiap undang-undang di Malaysia mestilah berteraskan syariat Islam supaya fahaman-fahaman ini tidak berkembang luas. Langkah seterusnya ialah pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Berdasarkan artikel ilabor.com yang menceritakan tentang kes murtad di Malaysia yang disebabkan oleh ideologi asing yang mempengaruhi dan meracuni minda masyarakat. Disebabkan itulah Malaysia perlu melaksanakan hukum hudud yang berpatutan bagi mengelakkan ideologi-ideologi ini berlarutan sehingga generasi yang akan datang. Itu yang kita tidak mahukan. Okey, yang seterusnya ialah menyebarkan ilmu-ilmu agama kepada semua orang tanpa mengira status, pangkat maupun fahaman politik. Siapakah yang perlu melentur buluh masyarakat Malaysia? Ini kalau bukan guru-guru, ustaz, ustazah maupun para ilmuwan yang penuh dengan ilmu di dada. Saya mengambil contoh Ustaz Azhar Idrus yang sangat dikenali ramai kerana cara penyampaiannya yang sangat berkesan dalam membenteras ideologi-ideologi dan fahaman-fahaman yang salah di Malaysia ini. Oleh yang demikian, mereka-mereka ini perlulah bergerak dan menyebarkan ilmu-ilmu dan dakwah kepada dunia supaya ideologi ini dapat dibendung daripada berleluasa dan mempengaruhi generasi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan sambung tentang ulasan dan komentar terhadap ideologi humanism dan filem Padman. Antara ulasan yang boleh diambil daripada cerita Padman adalah yang pertama sekali, keyakinan yang tinggi perlu diterapkan dalam setiap individu. Adegan yang boleh dikaitkan ialah apabila setiap individu wanita di kawasan tersebut maupun di India sendiri, mereka berasa sangat malu apabila ditanyakan tentang pengalaman haid mereka. Dengan negara yang kian maju, seseorang wanita tidak perlu berasa malu apabila tajuk haid diutarakan, kerana pengalaman dan perkongsian daripada wanita kepada wanita yang lain boleh menjadi pelajaran dan pengajaran. Seterusnya, ulasan yang kedua adalah pengorbanan seseorang yang patut kita hargai. Sebagai seorang suami, watak utama iaitu Lakshmi berusaha sedaya upaya untuk memastikan keselesaan isterinya dengan mereka bentuk satu produk yang menjamin keselesaan dan keselamatan isterinya. Sebagai seorang lelaki, Lakshmi berani melangkah ke hadapan dengan mereka bentuk tuala wanita yang jauh lebih murah berbanding harga di pasaran. Humanism terbahagi kepada beberapa jenis. Namun, ada satu jenis yang boleh dikaitkan dalam filem Padman, iaitu humanism sekular. Humanism sekular bermaksud keupayaan untuk menginovasi dan menaik taraf, iaitu Padman, mereka bentuk satu produk yang menggunakan bahan yang berkualiti, mencipta sendiri mesin secara aslinya, merayu kepada orang ramai untuk mencuba produknya, tapi masih menjualnya pada harga yang sangat rendah dan berpatutan untuk rakyat India yang masih berada dalam kemiskinan, hanya kerana harga tuala wanita yang dijual di pasaran tidak bersesuaian dengan ekonomi rakyat di India. Sebelum kami mengakhiri pembentakan ini, saya ingin membuat kesimpulan dan cadangan dari segi industri filem, ibu bapa dan masyarakat.
Industri filem memainkan peranan penting dalam memperkasakan dan memaparkan elemen yang positif ketika pembikinan sesebuah filem. Filem adalah media yang dapat menarik minat dan membuka minda masyarakat, khususnya anak muda untuk berimajinasi. Selain itu, filem merupakan salah satu cara untuk mendidik manusia mengenali dunia luar bahawa dunia itu tidak semestinya indah belaka. Industri filem memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan kepada realiti yang berlaku mahupun di sekeliling atau seluruh pelosok dunia. Oleh itu, sangat penting untuk menitik beratkan elemen positif yang mempengaruhi karyawan untuk menghasilkan filem yang berfungsi sebagai hiburan golongan masyarakat yang syarat dan penuh dengan nasihat dan pengajaran yang berkualiti. Tidak dinafikan lagi bahawa dengan kewujudan filem sebagai medium untuk memberi nasihat dan pengajaran memudahkan masyarakat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Oleh yang demikian itu, industri filem terutamanya industri filem tempatan perlulah diberikan galakan untuk menghasilkan filem yang bermutu setaraf dengan persada dunia. Manakala dari persepsi ibu bapa memainkan peranan penting dalam memberi didikan bagai menatang minyak yang penuh. Ingin saya memetik peribahasa yang selalu didengari dan tidak lagi menjadi asing di telinga masing-masing, iaitu belentur buluh biarlah dari dubungnya. Skil keibubapaan yang bagus adalah satu asas untuk membesarkan anak dan membentuk peribadi mereka. Ibu bapa memainkan peranan besar dalam memberi rangsangan awal kepada anak. Oleh yang demikian itu, sangat penting untuk ibu bapa memberikan pendedahan awal dan dalam konteks ini mendidik anak perempuan tentang menstruasi dan higien atau kebersihan. Sebagai contoh, ibu memainkan tugas besar untuk mendidik anak perempuan, misalnya pasal kitar haid serta produk sanitasi yang berada di pasaran seperti pad atau tampon. Topik menstruasi wajar diberi penekanan dan tidak patut sama sekali dianggap sebagai perkara tabu. Dan akhir sekali dari sudut masyarakat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam filem Padman, masyarakat India menganggap menstruasi adalah tabu dan menganggap perempuan yang berada dalam keadaan haid sebagai kotor dan tidak suci. Hal ini membuktikan bahawa pandangan sinis masyarakat terhadap haid menyebabkan segelintir wanita malu dan takut dengan fitrah semula jadi mereka. Masalah kemiskinan haid wajar dititik beratkan dan tidak seharusnya dijadikan polemik dalam masyarakat kerana ia membabitkan hak asasi kanak-kanak perempuan dan wanita. Oleh itu, masyarakat wajarlah mengambil kesedaran akan kepentingan menstruasi kepada pihak wanita. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih.